Fathul Mu'in. Sambung lagi daripada hak minggu lepas. Kitab kita ni muka surat 166. 166 perenggan bawah tu. Lain halnya. Cerita dah. Lain halnya kalau makmum masbuk itu meniatkan untuk rokok sahaja. Minggu lepas kita bahas, ada bahas sikit mengenai rakaat bagi makmum yang masbuk, maka dia masih mendapat rakaat sekiranya dia sempat rokok dalam rokok imam. Sempat rokok bersama tu imam lah. Mudahnya rokok bersama imam. Cuma perlu dia takbiratul ihram, dan boleh juga dia takbir rokok sekali. Takbiratul ihram dan takbir rokok sekali. Dia tak bolehnya takbir rokok saja. Takbiratul ihram tinggal, tak boleh. Artinya dia semaya ikut imam, mari tu imam rokok dah, dia pun Allahu Akbar rokok. Masa Allahu Akbar tu niatnya takbir rokok, bukan takbiratul ihram tu. Boleh faham tak? Patut semaya ni kena takbiratul ihram dulu. Tapi pasal dia belorak lajak ni, nak suruh dan dalam rokok tu imam dia Allahu Akbar tu pakai niat takbir rokok lalu. Taduk takbiratul ihram. Itu tidak boleh. Batal sembahyang dia pasal takbiratul ihram adalah rukun dalam sembahyang. Sebab tu dia kena takbiratul ihram masuk dalam sembahyang, takbiratul ihram Allahu Akbar, terus rokok lalu. Kalau tak ada, pakai so takbir je. Kalau nak dua takbir boleh juga, tapi kena ada takbiratul ihram. Allahu Akbar, dia dan lagi sekira ke dan tu imam tak ada bangun Allahu Akbar pula, boleh lah. Tak apa, boleh juga lagu tu pun. Tak payah takbir, kena takbir. Takbiratul ihram kena ada sembahyang, mana boleh tak takbir. Takbiratul ihram kena ada lah sembahyang ni. Nabi sebut dalam hadis, sembahyang ni mula dengan takbir, sudah dengan salam. Tak ada takbir, tak ada sembahyangnya. Awwaluhat muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Itu makna sembahyang. Sembahyang ini mula dengan takbir, sudah dengan salam, bi syara'id wa arkan makhsusah, bi arkanin wa syara'id makhsusah, dengan rukun-rukun dan juga syarat-syarat tertentu. Itu panggil sembahyang. Jadi bila dia tak ada takbir ataupun dia niat takbir hok mula-mula takbir rokok lalu pasal dia belorak ni, maka batal sembahyang dia. Pasal tak ada takbiratul ihram. Pada buat lagu mana? Dia masuk dalam sembahyang tak imam rokok dia. Dia Allahu Akbar, takbiratul ihram lah. Terus rokok lalu. Takbiratul Allahu Akbar, terus rokok. Tak apalah. Kerana takbir itu takbiratul ihram. Kalau dia nak buat juga takbir rokok pun boleh. Pasal dia cikir dan dengan tak imam ni. Tak imam baru je rokok. Jadi dan lagi dia Allahu Akbar. Lepas pada tu dia nak rokok tu Allahu Akbar pula pun boleh. Pun boleh. Jadi boleh pahala sunat lagi takbir untuk rokok. Tapi kalau dia belorak, kira tak ada dah ni. Dah, tak ada. Pasal dia duduk tengah jalan tak imam Allahu Akbar, rokok dah. Tak ada dah. Jadi dia masuk dalam sah Allahu Akbar selalu tu rokok. Tapi kena ada takbiratul ihram. Kena ada takbiratul ihram.
Itu yang kita bincang dah minggu lepas. Lain halnya disebut hari ini, lain halnya kalau makmum masbuk itu meniatkan untuk rokok sahaja. Artinya kata dalam takbir Allahu Akbar, dia niat rokok saja. Takbir itu untuk rokok dah, pasal dia berorak sana. Maka rakaat itu tidak menjadi, tak jadi. Bahkan sembahyang itu tidak jadi, kerana tidak adanya takbiratul ihram. Kerana tidak ada takbiratul ihram. Jadi pasal dia niat mula-mula takbir itu takbir rokok dah, pasal dia berorak sana. Maka tinggal takbiratul ihram tu. Niat dia tu, takbir tu takbir gapo? Mula-mula masuk sembahyang dia kena niat takbiratul ihram. Jangan niat takbir rokok. Jangan niat takbir rokok. Niat takbiratul ihram. Ataupun ia meniatkan turun untuk rokok bersama niat takbiratul ihram. Dia niat turun untuk rokok tu bersama niat takbiratul ihram. Maka dalam keadaan itu juga sembahyangnya tidak menjadi, tak jadi juga. Dia kena niat saja. Dia niat kapuh dua lalu takbiratul ihram sekali takbir rokok. Dia niat begitu. Maka sembahyangnya tidak menjadi. Atau ia memutlakkan saja, yakni tidak berniat untuk rokok dan tidak berniat takbiratul ihram. Tak ada niat, pakai takbir saja takbir je. Tak ada niat takbiratul ihram, tak ada niat juga takbir rokok. Bahkan ia takbir saja dah tu. Kerana berlawanannya kedua keadaan itu, iaitu keadaan takbir untuk pembukaan sembahyang, takbiratul ihram lah, dan untuk rokok, maka sembahyangnya tidak menjadi. Pasal dia nak ke takbiratul ihram. Mula-mula masuk sembahyang mesti takbiratul ihram. Kerana bila kita takbir mula-mula dipanggil takbiratul ihram. Makna gapo takbiratul ihram? Ihram erti mengharamkan benda hak halal. Dipanggil ihram. Ihram ni bukan pakai kain ihram. Alamak kita ingat ihram pakai kain ihram. Ihram maknanya mengharamkan benda hak halal. Kita makan halal, minum halal, buah halal. Kalau haram buah, tak boleh buah kita dah. Buah lah kecil. Halal. Tapi bila kita takbiratul ihram jadi haram. Allahu Akbar haram, segala hak halal. Makan sebelum pada ni halal jadi haram. Minum sebelum pada halal jadi haram. Buah jadi haram. Kalau buat juga batal sembahyang dah. Kerana start daripada takbiratul ihram. Kena ada takbiratul ihram bila masuk sembahyang, kerana nak mengharamkan benda hak halal sebelum pada ni. Dah, itu dia. Jadi niat mesti takbiratul ihram untuk masuk dalam sembahyang. Maka wajib diniatkan takbiratul ihram bagi membezakannya daripada yang berlawanan dengannya. Maka wajib niat takbiratul ihram. Hak lain saat ni tak jadi berlaku tu. Sama ada kita niat kapuh dua-dua sekali ke, ataupun takbir saja-saja takbir. Tidak niat takbiratul ihram, tidak niat juga takbir rukuk. Takbir saja-saja. Tak imam. Tak boleh. Jadi semaya apa tak? Jadi semaya. Cuma rakaat tu tak boleh kira. Tak boleh kira dah rakaat tu. Mana dia kena turut tu imam juga. Kena tambah syarakat lagi. Dia kita rokok tu imam al-akhbang. Tak boleh dah. Kita alah dia panggil badi dang atau imam. Kita alah turun untuk imam al-akhbang. Tak boleh dah. Tak dikira dah tu. Rakaat tak kira rakaat. Tak termasuk. Dia kena kita turun dan tamak ninah sekali dengan imam.
Turun kita dan rokok tamak nino sekali dengan Tok Imam. Kalau Tok Imam bangun sikit, tak ada sikit baru boleh lagi, sehingga sekurang-kurang hak rokok. Dipanggil sekurang-kurang hak rokok. Lagu mana sekurang-kurang hak rokok? Tok Imam bangun ni tidak jadi air dah. Dia lah bangun sikit baru, tak jadi air dah. Dia air lagu ni dah terokok, dia kena air ni dipanggil habis rokok. Huruf L ni terokok gini habis rokok. Tok Imam bangun sikit dia panggil sekurang-kurang rokok. Boleh lagi. Tapi bila gini tak boleh dah. Allah bangun tak boleh dah. Tak boleh kira rakaat. Tidak menjadi rakaat tu tak kira rakaat. Maknanya kalau kita berdiri dengan Tok Imam gitu, kena tambah rakaat lagi. Tok Imam wisalan kena tambah rakaat lagi. Mana kita tak ada rakaat bersama dengan imam, dia tidak kira rakaat. Tidak kira rakaat. Yakni maka wajib dia tadi niatkan takbiratul ihram bagi membezakannya daripada yang berlawanan dengannya, iaitu takbir bagi turun kepada rokok. Itu yang berlawanan dengan dia tu. Takbir bagi turun kepada rokok. Dia lain. Takbir rokok lain, takbiratul ihram lain. Takbiratul ihram adalah rukun dalam sembahyang. Takbir rokok sunat. Jadi kita pergi masuk sembahyang niat takbir rokok. Takbiratul ihram tinggal pasal belorak sana. Maka tidak batal sembahyang. Pasal tak ada takbiratul ihram. Maka wajib kita niat takbiratul ihram untuk membezakan dengan takbir rokok. Yakni kalau seseorang hendak melakukan satu sahaja takbir, bila ia masbuk, maka hendaklah ia takbiratul ihram. Kena takbiratul ihram saja. Pasal kita belorak takut tak ada, kita sah takbir lah. Takbiratul ihram, takbir mula-mula masuk sembahyang. Kemudian ia turun rokok saja, terus turun rokok, sahlah sembahyangnya bila ia mendapat rokok bersama imamnya dengan tamak nino. Maka sahlah sembahyang dia, rakaat dia boleh bila dia mendapat rokok bersama imamnya dengan tamak nino. Dan yang keduanya artinya, pertama dia kena niat takbiratul ihram, yang keduanya nak suruh dah rakaat sekali dengan Tok Imam maksudnya. Yang keduanya dengan mendapat rokok yang dikirakan bagi imam. Dia kena mendapat rokok dan rokok sekali dengan Tok Imam, rokok yang dikira, rokok yang diambil kira. Rokok yang diambil kira ke mana? Walaupun makmum mendapatinya dalam masa yang pendek, walaupun sekejap tak apa dah. Tamak ninah ni sekadar subhanallah. Tamak ninah ni sekadar subhanallah. Tok Imam kita masuk turun rokok dan tamak ni sekadar subhanallah. Tok Imam Allahu akbar. Tok Imam bangun sami Allahu liman hamidah. Boleh dah. Jadi dia tu dikira dan satu rakaat. Seperti ia baru sahaja takbiratul ihram, maka imam pun rokok. Maka bila ia terus mendapat rokok bersama imam, maka ia mendapat rakaat itu. Maka bolehlah pada dia rakaat itu. Dan yang tidak termasuk rokok ialah selain daripada rokok. Selain pada rokok artinya seperti iktidal. Seperti iktidal. Kita mari Tok Imam sami Allahu liman hamidah, iktidal. Iktidal panggil tak? Sami Allahu liman hamidah. Kita pun Allahu akbar. Tak ada dah lah. Dia nak dan rakaat tu bila sekali dengan Tok Imam, dan rokok sekali dengan Tok Imam. Kena ingat gitu je. Lain pada rokok sekali dengan Tok Imam, dia kira tak ada rakaat, tak ada. Kita mari Tok Imam sami Allahu liman hamidah. Tok Imam tidak, kita pun Allahu akbar, baru takbir. Tak ada dah lah. Tak ada rakaat. Tapi kita dikira pahalanya jemaah dah tu. Kira pahala dah. Sebab itulah kita mari dalam keadaan lagu mana Tok Imam pun kita pun Allahu akbar selalu. Jangan tunggu luar nanti dulu Tok Imam nanti naik itu dah. Orangnya naik rakaat lain pula.
Kalau kita masuk jemaah selalu, boleh pahala selalu dah. Kalau duduk lilah luar ni, tak boleh pahala lagi. Bila kita mari tu imam i'tidal, walaupun tu imam i'tidal, kita Allahu Akbar, i'tidal lah. Kita tak payah rokok, dah i'tidal, turut tu imam lah. Tu imam dalam i'tidal, kau tu imam dalam sujud, kita mari Allahu Akbar, turut sujud. Kita mari tu imam i'tidal, Allahu Akbar, kita i'tidal. Turut tu imam lah. Tapi rakaat tu tak kira. Tapi pahala kira. Dia lain tu. Rakaat kira rakaat, tak kira, tapi pahala kira. Dia pahala, dia kira dah pahala tu. Pasal segala kerja buat kita, kira pahala berlaku dah. Segala kerja buat kita tu yang tulis lalu dah pahala, malaikat tulis dah. Tapi rakaat tak kira. Dari segi hukumnya tidak dikira rakaat lagi. Walaupun kita turut tu imam dah. Tapi start dengan apa dia saat ni? Start dengan i'tidal, tak boleh kira rakaat. Tidak dikira rakaat. Allahu Akbar. Dan dia kena widan habis takbir tu sebelum pada rokok yang sempurna. Boleh? Tak apa. Boleh? Qiyam tu diri. Tak apalah qiyam diri dah. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar niat takbiratul ihram. Turun selalu. Tapi turun selalu kena habis akbar sebelum daripada rokok sempurna. Arti sekurang rokok duduk dengar tunduk tu kena habis dah. Kalau L baru habis akbar duduk gitu tak boleh. Tak kira tu. Akbar dia tu kena habis sebelum daripada dia masuk dalam rokok. Tu dia panggil takbiratul ihram. Barulah dia kira dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Maksud berdirinya jangan widan dia turun rokok habis L, jangan widan. Kalau sekadar gini Allahu Akbar duduk gini dah. Dia tu turun gini dah. Tak sempurna lagi rokok habis dah akbar boleh kira dah takbiratul ihram tu kira. Boleh lah. Allahu Akbar boleh. Ada turun tak apa, jangan widak L. Akbar dia tu jangan widak L, huruf ra ngelah tu jangan widak L gini. Dikira takbiratul ihram lagi. Allahu Akbar dia tu alah turun dah boleh. Tapi jangan widak L gini. Kalau Allahu Akbar duk L gini dah baru habis akbar tak kira. Tak jadi takbir akbar dia tu. Takbiratul ihram tak jadi tu. Dikira takbiratul ihram selagi mana dia tidak rokok sempurna. Dia tidak rokok sempurna. Kalau dia rokok Allahu Akbar dia rokok bila rokok dah sebelum pada sempurna rokok boleh diambil kira lagi. Kiranya dia takbiratul ihram masih dalam keadaan berdiri lagi. Tapi kalau dia L gini baru habis akbar tak kira. Tak jadi takbiratul ihram tu. Tu. Allahu Akbar tak sini lah. Tak pada mula diri je lah. Turun lalu. Tak apa. Tu apa. Sebab tu dia kata walaupun makmum mendapatinya dalam masa yang pendek, seperti ia baru saja takbiratul ihram, maka imam pun rokok. Maka bila ia terus mendapat rokok bersama imam, maka ia mendapat rakaat itu. Dan yang tidak termasuk rokok ialah selain daripada rokok, seperti i'tidal. Maka kalaulah makmum yang masbuk mendapat i'tidal bersama-sama imam walaupun dengan tamakninah, maka ia tidak mendapat rakaat itu. Tidak kira rakaat lah. Pasal dalam i'tidal. Dia dan sekali dengan tu imam dalam i'tidal. Walaupun fadilat jemaah sudah mula dikira dari ia mendapat i'tidal bersama imam itu. Pahala jemaah ni kira dah. Tapi rakaat tak kira lagi.
Rakaat tak kira. Pasal rakaat kira ni kalau nak dance rokok sekali dengan tu imam. Barulah kira rakaat. Baru kira rakaat. Dia sembahyang ni sekali dengan tu imam kita kira rakaat. Bila tu imam rokok kita rokok. Dan rokok sekali dengan tu imam. Dia dan kira rakaat. Kalau kita sembahyang seorang, waktu sujud rakaat kira lepas pada sujud kedua. Dia beza tu. Kalau sembahyang kita sembahyang seorang, Zuhur tak dan lalu nak habis dah. Baru kita nak sembahyang. Siapa-siapa yang dan satu rakaat dalam waktu, maka dikira dan sembahyang. Man adraka raka'atan faqad adraka as-salah, Nabi kata. Siapa-siapa dan satu rakaat dalam waktu, maka dan lah sembahyang. Satu rakaat maksudnya ialah sempurna satu rakaat. Rokok, sujud kali pertama, sekali kedua, baru kira rakaat. Hak mana sembahyang lambat, nak habis waktu dah, dia dan sujud yang kedua dalam waktu lagi, tak masuk waktu asar lagi kata sembahyang Zuhur, maka dan rakaat dia kira dan sembahyang tu. Tapi kalau tak dan satu rakaat, dia rokok habis waktu dah. Habis waktu. Sembahyang sore ni bukan kata imam. Sembahyang sore habis waktu dah. Dia rokok habis waktu dah. Maka tidak dikira dia dan rakaat. Tak dan. Dia kira dia dikira sembahyang luar pada waktu. Luar pada waktu dah. Luar pada waktu walaupun dia rokok. Walaupun dia intidah, dia tak kira rakaat lagi. Terlepas, melainkan dia turun orang. Kata dia mari masjid nak habis, nak asal lalu Zuhur, nak asal lalu, ada orang sembahyang seorang. Kawan ni rokok. Dia pun mari turun nak habis lalu, nak asal dah. Dia pun Allahu Akbar, rokok sekali dengan tak imam. Dia rokok sekali dengan tak imam. Tak imam pun sami Allahu liman hamidah. Dia pun sami Allah liman, masuk waktu asal. Tu dikira dia dan rakaat. Kira dan. Pasal dia sembahyang Jumaat. Tu beza dia tu. Kelebihan sembahyang Jumaat ni kita ikut tak imam. Pasal tak imam dan sembahyang. Kita tak dan. Tapi tengok orang ada masjid sore ada mai. Dia tengah rokok. Kita mari Allahu Akbar, rokok sekali dengan dia. Dan rokok sekali dengan tak imam. Tak imam sami Allahu liman hamidah, masuk waktu asar bunyi jam masuk asar dah. Dikira dan rakaat dia pasal dia turut tu imam sana. Dalam rokok tu imam. Tu imam semai sunat tak ada. Kita tahu sembahyang ke apa tak apa kalau kita tak tahu. Dan rokok bersama imam dia ni. Masa nak habis dah kita bermain dengan dia. Tak apa. Kira dia lagi tu. Dia lagi. Pasal dia kis berimeh saat ni. Dia kira dia lagi. Kis berimeh tu dia lagi. Dia kira dia rokok bersama imam. Satu rakaat dia kira. Dia serakaat. Pasal dia bayar Jumaat. Bayar Jumaat kira dia rokok. Kalau sembahyang sore kira di sujud 2 kali. Dia kira gitu. Sujud 2 kali. Habis itulah dia kira. Dan yang tidak termasuk ke dalam rokok yang dikira ialah rokok yang tidak boleh dikira. Rokok yang tidak boleh dikira. Seperti rokok imam yang berhadas. Ni rokok hak tak boleh nak kira ni. Rokok imam yang berhadas. Dan juga rokok imam dalam rakaat yang sudah lebih, yakni bila makmum mendapat imam dalam rokok walhal imam itu berhadas.
atau terbatas sembahyangnya, maka tidak sah sembahyang itu. Tidak sah. Pasal tu imam tu batal dah sembahyang dia. Jadi rokok, dia masuk rokok dalam rokok imam, tapi tu imam berhadas, ataupun tu imam batal dah sembahyang dia, maka tidak sah sembahyang itu. Tidak sah sembahyang itu. Ini kalau dia tahu lah. Kalau dia tak tahu, tak apa. Kalau dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu tu imam tu berhadas, maka dia rokok sekali, dia rokok sekali dengan tu imam, tidak dikira rokok. Tak kira tu. Tidak dikira rokok tersebut tidak menjadi. Dan yang tidak termasuk ke dalam rokok yang dikira ialah rokok yang tidak boleh dikira, seperti rokok imam yang berhadas dan juga rokok imam dalam rakaat yang sudah lebih. Yakni sudah lebih ni mana tu imam sembahyang rakaat hok lebih. Kalau subuh kat 3 rakaat, kalau zuhur kat rakaat kelima dah. Tu imam pun Allahu akbar rokok. Dia pun mari Allahu akbar rokok sekali dengan tu imam. Tak kira tu. Pasal tu imam batal dah sembahyang dia. Tidak dikira. Rokok yang tidak dikira tu. Hak dimaksudkan rokok tadi yang dikira, maknanya sembahyang tu imam tu sembahyang yang sah. Jika tu imam sembahyang dia batal, tidak dikira rokok tu imam. Seperti rokok imam yang berhadas dan juga rokok imam dalam rakaat yang sudah lebih, yakni bila makmum mendapat imam dalam rokok walhal imam itu berhadas atau terbatas sembahyangnya, maka tidak sah sembahyang itu. Tidak sah pasal dia turut tu imam hok batal dah sembahyang. Dan tidak boleh dikira atau ia mendapatkan imam dalam rokok walhal imam itu di dalam rakaat yang kelima sembahyang zuhur. Tidak dikira juga ia mendapat ke imam dalam rokok walhal imam itu di dalam rakaat yang kelima sembahyang zuhur. Tidak dikira juga. Pasal dia pergi turun sekali, Allahu akbar turun, tu imam rakaat kelima dah, maka tidak dikira tu sembahyang dia tu tak jadi. Rakaat tu tak jadi, sembahyang dia pun terbatal kerana tu imam tu telah pun batal sembahyang dia. Dia tinggal baca Fatihah, rokok lalu, Allahu akbar rokok selalu kan. Tapi rokok tu imam tu tak boleh kira, tak pakai rokok tu, pasal tu imam batal sembahyang dia. Tu imam ni tu imam hok batal dah sembahyang. Dia pergi rokok, boleh ke tak kira? Tak boleh kira lah. Tak dikira rokok dia bersama imam tu, pasal tu imam batal dah sembahyang kan. Pasal dia bila rokok sekali dengan tu imam kena tanggung. Tu imam tu tanggung Fatihah dia tu. Sebab tu dia kelebihan sembahyang jemaah ni, bila kita rokok sekali dengan tu imam, kita tak payah baca Fatihah dah. Kita mari Allahu akbar terus rokok lalu. Fatihah duk mana? Fatihah tak baca dah, nak ambak rokok dengan tu imam ni. Kita tak tahu tak apalah. Kita tak tahu tak apa. Hak tahu. Kita tak tahu tak apa. Tahu. Jika kita tahu tak boleh lah. Pasal kita tahu dah batal. Pak kita tinggal baca Fatihah. Rokok sekali ngotak imam juga. Tidak tak jadi tu pasal tinggal baca Fatihah batal sembahyang. Tak boleh kita tahu. Kita tengok dah kan, ada najis atas baju tu imam tu, tak boleh dah. Kita tak boleh sembahyang lah. Kita baru mari tengok ada dah najis, nak masuk dalam rokok warna je. Kerana makmum hak sembahyang dah ni. Sembahyang dah. Kalau kita sembahyang dah tengok ada najis, dah kita mufarakah dengan imam. Mufarakah dengan imam dah.
Bagi orang yang tak tahu, teruskan, tak apa. Bagi orang yang tidak tahu, kita tengok najis tu, orang yang tidak tahu, maka dia teruskanlah sembahyang, tak imam pun tidak tahu. Bagi orang yang tahu, tengok ada najis, maka dia mufarakah dengan tak imam. Bagi orang yang tidak tahu, teruskan sembahyang, tak apa, moga dia tidak tahu. Kalau tahu lepas pada tu, kena sembahyang semula lah. Kecuali habis waktu dah. Kecuali habis waktu, tak kena sembahyang dah. Tak apa. Kecuali habis waktu. Kecuali habis waktu dah. Waktu sembahyang, kata-kata sembahyang Zuhur masuk asar dah. Baru tahu, itu email tadi. Dia mentua ya ada tak cicok atas belakang dia tadi. Kasus sembahyang tadi Zuhur. Ni asar dah. Tak kena qada dah lah. Tak kena qada, pakai tak tahu, kira tak tahu, tak apa. Kiranya kita sembahyang tadi kita tak tahu. Melainkan dalam waktu lagi. Kalau dalam waktu lagi, ada waktu lagi, kita kena qada sembahyang lah. Bagi orang yang tahu. Bagi orang yang tak tahu, tak apa dah. Tak tahu. Kata tak email, tak tahu juga. Ini ayat mana dalam sembahyang? Lepas sembahyang tak payah ayat. Tak payah ayat, pakai tinggal gitu. Hak tahu tu, tahu. Kalau dia ayat ke dia, aku mau farakah sini pasal kita email apa atas belakang dia ada tak cicok. Jauh kedok tak tahu lagi dah. Muka tengok berasa supaya tak cicok. Dia pun farakah dah. Dia duduk sah ketiga tengok air. Tak cicok kali atas belakang tak email tu. Dia pun mau farakah. Dia was-was mau farakah lah dia. Tapi tidak wajib ayat korang. Tidak wajib ayat korang. Hak mana tak tahu, dimaafkan. Tak apa, sembahyang dalam keadaan gitu. Tak apa, dimaafkan pasal tak tahu. Tak payah ayat. Tak payah ayat. Kalau dia ayat ada kata email, ya kau. Dia tengok ada sungguh, tak cicok. Sembahyang mula. Kena sembahyang semula berlakunya. Kalau ada hak jenis kira ayat kata email, atas belakang tu ada tak cicok sana tu. Ya kau tengok. Dia buat pecah baju dia tengok, tak cicok sungguh apakah sembahyang semula belakang kita? Kena sembahyang semula belakangnya. Kalau ayat lepas sembahyang dalam waktu lagi. Lepas sembahyang ataupun dalam waktu kita tahu. Kata balik di rumah dah kau. Ada guru mari dah di rumah pula ayat sembahyang saat ni dia kata batal sembahyang tu tak email ada tak cicok atas baju dia. Kawan ni kira ayat pula kita. Tapi dalam waktu lagi. Apa tu dah sembahyang ni kita minum air kedai kopi kan orang ayat batal tak email sembahyang saat ni. Pasal kisahnya ada tak cicok. Hak mana tahu tu kena sembahyang semula lah. Hak mana tahu. Hak tak tahu tu tak payah sembahyang semula dah. Dimaafkan. Tak apalah. Mungkin dia tak tahu. Tak apa. Gana? Jemaah siapa juga? Siapa ya? Jemaah apa siapa lah betul juga. Kalau tak ada orang yang kata email kak, pakai senyap dengan begitu. Dekat nak habis tadi, kalau dekat nak habis lah, kalau dah rakaat lagi, sembahyang dalam waktu lagi, kena sembahyang. Kalau habis waktu dah, tak ada rakaat dalam waktu, maka tak payah sembahyang lah. Tak payah qada. Mana dimaafkan, pasal kita tidak tahu. Mana? Ada lah sembahyang lah. Sembahyang haja. Kita tahu dah, kita farakah lah. Jadi kita main jak sorang, tak pajak kita juga. Tak apa. Tak apa, dimaafkan tak apa. Tak perlu kita hebohkan. Mana tidak wajib kita hebohkan. Tidak wajib kita hebohkan. Itu bagi orang yang tidak tahu dimaafkan, tak apa, dimaaf. Tapi bagi kita tak boleh lah. Pasal kita tahu. Cuba kita tak email ni dah. Kita tahu dia tak mandi wajib lah. Kita seorang tahu. Tak ada ayat kau. Tak email tahu dia tak mandi wajib ni. Tak email ni. Contoh lah. Bukannya contoh. Contoh kita seorang tahu. Dia ni pergi semaya jadi tak email tak ada mandi wajib. Atau ingat dia tahu. Kita seorang tahu.
Wajib ayat kau tak wajib. Kita seorang lah tak boleh semayang belakang dia ni. Orang lain makmum semayang tak apa. Dimaafkan. Tak ingat dia tak tahu. Mungkin dia tak ingat. Kita ni tahu. Kita ni tahu mungkin tak imam tak ingat. Dia tak mandi wajib. Cuma tak imam jadi tak imam. Mungkin jadi dia tak ingat. Dia tak ingat. Jadi dia pergi semayang. Kalau ingat tak boleh lah. Kena buat semula. Tapi tak apalah di rumah. Tak boleh ayat aku makmum. Dia balik di rumah dah baru tahu. Dia yang buatnya, makmum lain tak payah buat. Tak payah buat, tak apa, dimaafkan. Tak dosa mungkin dia tak ingat. Dok, dimaafkan, tak apa. Kita tidak wajib heboh dia panggil. Dalam keadaan gini kita tidak wajib heboh. Dimaafkan bagi kita. Tidak wayak ke orang tu dimaafkan. Itu dia. Dan ada terdapat dalam Al-Qawaid oleh Zarkashi dan itu dinakalkan pula oleh Allamah Abu Sa'ud bin Zahirah di dalam karangannya Hasyiah Al-Minhaj bahawa disyaratkan juga supaya rakaat yang dilakukan oleh makmum masbuk itu adalah dikira bahawa imam itu adalah ahli bagi menanggung. Itu dia nak ahli bagi menanggung. Maka kalaulah imam itu seorang kanak-kanak kecil, makmum yang masbuk itu tidak mendapat rakaat itu. Tu imam kanak-kanak kecil. Arti belum lagi balik, belum balik lagi. Maka dia tidak termasuk ahli yang boleh menanggung bacaan makmum. Pasal dia tidak balik lagi. Syarat dia mesti balik syarat dia. Barulah dia boleh tanggung makmum, kesalahan makmum belakang. Jadi bila terimam itu imam kecil, makmum yang masbuk dikira tidak mendapat rakaat tersebut. Pasal dia rokok sekali dengan terimam. Cuma dia kena tambah lagi serakaat. Kena tambah serakaat lagi. Kerana terimam ni terimam hak tak boleh tanggung bacaan Fatihah dia sana. Buat imam boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak imam boleh, budak kecil jadi tak imam boleh jika dia tahu syarat-syarat dia, tahu rukun sembahyang batal, boleh. Tidak batal sembahyang dia boleh. Jadi dia jadi tak imam jika bacaan Fatihah dia betul. Mungkin dia kecil hafiz Quran dah, tapi tidak balik lagi, baru umur 10 tahun hafiz Quran dia, boleh jadi tak imam. Kerana imamnya itu bukan ahli bagi menanggung, ahlan litahammul. Itu dia kata, kerana tu imam ni bukan ahli bagi menanggung, ahlan litahammul. Dan suatu hal lagi ialah hendaklah rokok yang didapati oleh makmum masbuk bersama-sama imamnya itu adalah rokok yang tamam, atau cukup sempurna. Iaitu hendaklah yang masbuk itu mencapai tamak-ninah. Ni kena tamak-ninah atau tetap anggota badan sebelum imam bangun kembali daripada rokok yang sehabis-habis kurang. Tu sebelum tu imam bangun kepada rokok yang sehabis-habis kurang. Arti tu imam bangun daripada rokok yang betul tidak jadi dah. Dia tak imam bangun sikit dah. Tu sebelum daripada itu. Jika selepas daripada tu tak dikira dah. Jika tak imam bangun sikit baru dah. Tak jadi dah. Tu dikira rokok lagi. Hak rokok sekurang-kurang rokok baru. Tapi bila gini dah tak boleh dah. Bila kalah bangun tak boleh dah. Iaitu bila dua tapak tangannya sampai kepada kepala lututnya. Ni makmum tamak-ninah tu maksudnya dua tangan dia sampai kepada kepala lututnya dengan yakin dia pegang kepala lutut dia. Mana stika tu L lah.
Bila kita pegang kepala, Nabi sebut dalam hadis, bila kita rokok hendaklah kita pegang kepala lutut kita tu. Pegang kepala lutut kita artinya tubuh kita ketika tu jadi rokok jadi. Itu panggil rokok. Sehabis-habis rokok atau hak rokok yang sempurna panggil. Bila kita rokok turun, kita pegang kepala lutut kita. Itu Nabi rokok, dia pegang kepala lutut dia. Itu dipanggil rokok yang sempurna atau rokok sehabis-habis rokok. Iaitu bila dua tapak tangannya sampai kepada kepala lututnya dengan yakin, yakni dengan yakin bahawa ia mendapat rokok bersama-sama imam dalam tamakninah bersama-sama dengannya. Dia kena yakin lah. Dia tak boleh was-was. Dia tak boleh was-was. Maka kalaulah makmum yang masbuk itu tidak sempat mendapat tamakninah dalam rokok sebelum imam bangun daripadanya, mana tidak sempat, atau dia merasa syok, adakah ia mendapat tamakninah atau tidak dalam rokok itu, maka ia tidak mendapat rakaat itu. Tak dapat rakaat. Jika dia ragu-ragu, tak boleh, dia kena yakin. Yakin kita dah pegang kepala lutut kita tu, tak imam tak bangun lagi. Ada main was-was, dia kata dia, sani kalau was-was, maka dikira kita tak dah, lalu. Kalau was-was ni kira tak dah lalu dah. Mana tak ada rakaat tu lah. Mana kita kena ikut terus, ikut tu imam, tapi kita kena tambah rakaat lagi. Pasal dikira kita was-was. Kita syok was-was. Kita yakin dam. Kita turun tu pegang kepala lutut kita tu, tak imam bangun sikit sehabis sekurang-kurang rokok baru sikit baru bangun. Tak apa. Yakin dah. Dia kena yakin. Yakin dia. Tapi janganlah tak imam lah kebangun kita lah ketua yakin juga. Tak boleh lagi tu. Tu elak dia panggil. Dia tak boleh dah. Ni yakin tak imam tu tunduk lagi, dalam rokok lagi. Cuma kita turun ni, kita pegang kepala lutut kita, kita kena yakin, kita dance sekali dengan tak imam tak bangun lagi macam ni. Tu. Kalau was-was, kalau mari was-was, papah lah was-was dia. 55, dan kau tak dan macam ni. Kira tak dan lalu. Ni hukum pekoh ni dia kira gitu. Dan kau tak dan kira tak dan lalu. Ambil, dipanggil ihtiyatan. Hukum ihtiyat. Itu hukum pekoh. Sebab kita semaya dah. 3 kopak, kena 3. Dia kena ambil 3, tak boleh ambil 4. Dia kena ambil ihtiyat paling kurang. Ni pun gitu juga. Kalau kita was-was, dan kata dan saat ni. Tak imam bangun dulu kau belum kita dah pegang kepala lutut. Maswah 50. Maka kira tak dah lalu. Maka ia tidak mendapat rakaat itu. Kita baca sekali Aisyah dah. Syarah. Ada situlah. Dan adalah orang yang syak itu, tu panjang sikit, ada bahas sikit. Ada soalan? Nego. Tak atas. Yang ada dinding. Yang ada dinding, kalau kita papai punggung kita rapat, tidak batal. Tapi kalaulah kita nego, anggap kira gini, kalau cabut buat dinding hok kita nyanda saat ni, agak-agak jatuh kita tu rapat ke depan papai punggung. Kalau tak rapat, batal. Kalau papai punggung tetap, tapi kita belakang kita rapat dia hari nego batal. Kita kata jika gini, kita nego kan. Nego ni ada dua, ada nego khabar dan nego tak khabar. Jadi nego tapi khabar lagi bang.
Jenera tu khabar-khabar, jenera ayam panggil dah. Hal lagu tu tak batal. Duduk cokoh ni ataupun nyandar dinding. Tapi kalau kita nyandar dinding, anggapnya gini, kiranya cabut dinding, tak jadi nanda tiai lah. Kiranya cabut tiai tu la saqata, kita tak pekos. Reboh ke dok gitu. Kalau reboh gitu, anggap pen masa dia tidur, kita buai dinding tu reboh gitu, batal lah. Batal lah. Pasal bila dia jatuh, punggung kita terakak. Dia gini. Pekos nak batal tak batal sembahyang kerana dibimbangi. Bila kita tidur, kita tubik angin tak khabar. Itu sebenar. Kalau kita tidur ayam gini, dalam keadaan duduk, papai punggung kita rapat, tentu tak tubik angin. Tekan pun tak tubik. Melainkan kena saingging juga sikit. Dah. Kalau kita bawa ke atas kereta tu, okay? Batal kalau agak gini, kena agak tak. Kalau buai dinding tu reboh ke tak? Kita ada jenera reboh lah. Bila reboh papai punggung kita terakak, batal. Itu kata dalam fiqh. Fiqh ni kira ihtiyat. Ihtiyat apa? Hukum fiqh kira atas ihtiyat. Atas ambil cermat. Pasal ni lah. Kalau waswah, kira ambil tak jadi lalu. Boleh jadi hak sebenarnya, boleh jadi kita dah ngata email saat ni, tapi dalam rokok kita mari waswah. Dah ke tak dah? Dah ke tak dah? Kira tak dah lalu. Ni begitu juga. Ihtiyat panggil. Hukum fiqh ni kira ihtiyat hamba sebut. Banyak hukum fiqh di majlis fiqh kita ihtiyat. Ihtiyat panggil. Supaya kita kata gerak dalam sembahyang lebih pada 3 kali. Ihtiyat juga. Hukum ihtiyat dipanggil. Ihtiyat artinya ambil cermat. Cermat. Dalam mazhab kita ambil cermat. Hukum sembahyang gerak 3 kali ni, lebih pada 3 kali batal. Itu dipanggil hukum ihtiyat. Ihtiyat supaya kita tidak bergerak, melalaikan kita dalam sembahyang. Batal sembahyang. Supaya juga hukum saat ni. Ihtiyat. Sebab dia kata, kalau kita kata kita tidur nyandar dinding, rapak, pai-pai pun jenera kerong-kerong pun. Tapi ihtiyat fiqh. Bila jenera kerong-kerong gitu, kalau tubik angin khabar ke tak? Tak khabar dah lah, dia tubik angin kan. Kalau tubik angin, ihtiyat. Mana kalau tubik. Kita kata, tak ketung ambo. Tak ketung mana, dia tak tahu. Dia mau jenera kerong-kerong. Ihtiyat dia panggil. Ambil cermat, batal. Yang terbaik. Sebab kita tak boleh rayak muka kita jenera. Kita jenera kerong-kerong, kita kata tetap papai punggung kahwin. Kalau orang tanya, dia ketuk dah ni air. Yakin ke? Tak boleh rayak juga. Takut masa kita jenera kerong-kerong terakak sikit, puing tubik angin. Ihtiyat. Maka hukum lebih cermatnya, ulama fiqh sebut, kalaulah kita dinding tu buai, kita reboh, kita jatuh, terakak punggung, maka batal lah sembahyang kita. Dia kira tidur jenera. Jenera sungguh-sungguh. Bukan jenera ayat tu. Batal. Kata tidak subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.